وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتتمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم بك نستعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini boyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Syukur pada Allah. Kita terus ya. Hari ini hari Rabu 7 April 2021. Sambung pengajian kita sesi yang keempat daripada kursus kita, iaitu kursus isim-isim marfu' ataupun kursus marfu'an, isim-isim yang marfu'. Hari ini hari Khamis 7 April. Yang terakhir lah. Jadi kita tak belajar lagi tabi'. Semalam tu yang kita belajar sifat tu. Maksud sifat itu sekadar sambil-sambilnya santai-santai. Jadi tidak ada rakaman. Untuk pendedahan saja. Jadi hari ni ada rakaman. Kita buat betul-betul lah insyaAllah ya. Okey. Katakan hari ni dah sampai dah habis masa pun kita ada lagi sikit yang tak habis ke. InsyaAllah kita akan sambung besok. Cuma besok kita akan buat ramai-ramai. Kita akan open juga pada yang lain-lain yang tak daftar. Pasal kita daftar untuk 4 sesi saja. Katakan tak habis. Besok kita bagi pendedahan juga pada yang lain dekat grup. Saya akan bagi link tu kat grup lah. Umum besok insyaAllah. Ni bawahnya kita sambung pasal sifat. Okay, walaupun semalam dah belajar tapi kita sebut lagi. Pasal semalam tu tak rasmi. Waalaikumsalam semua yang bagi salam minggu ya. Okay. Kalau kita kata sifat ni dia ada dua. Satu mausuf. Mausuf, satu lagi sifat. Sifat. Nama lain bagi mausuf adalah man'ut. Man'ut. Ataupun dan pasangannya na'at. Okay. Jadi buaya, nama lain bagi mausuf adalah man'ut. Nama lain bagi sifat adalah na'at. Ain tu mati sebenarnya, na'at. Tapi kita sebut na'at lah, sebut na'at, tak apa. Okey, secara asas sifat kena ikut mausuf pada 4 perkara. Secara asas lah ya. 4 perkara. Pertama, pada i'rab dia. Ikut pada i'rab. Apakah i'rabnya? Sama ada rafa' ke, nasab ke, jar ke, ada kena ikut dari segi i'rab. Kemudian ikut dari segi gender dia. I'rab. Dari segi apa kita panggil Saya lupa nak sebut. Dari segi muzakkar muannas muzakkar ataupun muannas. Dari segi muzakkar muannas. Apa itu panggil? Gender lah ya, saya lupa lah apa nak sebut macam mana. Gender dia. Muzakkar ataupun muannas. Okey. Kemudian dari segi bilangan dia. Bilangan dia sama ada mufrad ataupun musanna ataupun jamak. Kemudian dia ikut juga dari segi i'rab, gender, bilangan. Satu lagi apa? Dari segi apa ya? Lupa dah saya semalam. Tapi ingat. Ma'rifah nakirah. Nasi bukan dia. Okey. Dari segi ma'rifah ataupun nakirah. Okey. Ini boleh ya. Saya ulang balik. Mausuf adalah benda, perkara yang kita nak sifatkan dia. Dan sifat adalah sifat kepada mausuf tadi. Mausuf adalah benda yang disifatkan. Mausuf kan isim maf'ul, mausuf. Okey?
mausuf yang disifatkan. Sifat datang selepas dia. Sifat kepada perkara yang disifatkan itu macam mana? Itu ya. Dan dia kena ikut pada 4 perkara ni. Kalau i'rab, kalau mausuf tu rafa', sifat pun kena rafa' juga. Kalau dia nasab, sama-sama nasab. Kemudian dari segi gender dia. Gender tu saya lupa apa sebutan dia. Kalau dia muzakkar, sama-sama muzakkar. Isim itulah sama-sama muzakkar. Begitu. Kemudian dari segi bilangan dia. Kalau mufrad, sama-sama mufrad. Begitulah. Dan juga dari segi ma'rifah nakirah. Okey, jelas ya? Okey. Ini Ibu Ayah dah salin ya. Kalau dah salin saya nak padam ni pasal ruang tak cukup. InsyaAllah kalau di rumah, saya dah tengok rumah tu semalam, apa ni, bilik agak besar lah Alhamdulillah, dan ada 4 bilik. Memang satu bilik saya buat khas untuk saya mengajar saja. Jadi macam-macam lah boleh saya letak. Macam dekat rumah ni susah sikit. Boleh saya padam ya? InsyaAllah. Okey. Contoh. Contoh kalau saya kata okey. Hadza Muhammadun al-mujtahidu. Hadza Muhammadun al-mujtahidu. Okay. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadza tu sebagai apa? Agak-agak Ibu Ayah. Hadza tu sebagai apa? Ini adalah Muhammad yang bersungguh-sungguh. Hadza tu sebagai apa? Sebagai hadza tu isim, dia sebagai mubtada kan? Dia mubtada. Jadi betul, dia adalah mubtada. Jadi Muhammadun sebagai apa? Ibu Ayah, Muhammadun jadi apa? Khabar. Muhammadun khabar. Dan khabar i'rabnya rafa'. Sekarang dan kita datang ke sifat kepada Muhammad. Apa sifatnya? Al-mujtahidu. Nampak tak? Dia akan sama pada 4 perkara tadi. Pertama, sama dari segi i'rab. Muhammadun rafa', maka al-mujtahidu pun ikut rafa'. Nampak kan? Muhammadun rafa', al-mujtahidu pun rafa'. Muhammadun muzakkar, al-mujtahidu pun muzakkar. Lagi, Muhammadun apa i'rabnya? Itu dah muzakkar dah. Muhammadun ma'rifah. Muhammad ma'rifah dengan apa? Muhammad ma'rifah kerana apa? Kerana dia adalah kata nama khas. Muhammad tu ma'rifah kerana kata nama khas. Maka al-mujtahidu pun kena ma'rifah juga. Cuma dia ma'rifah dengan alif lam. Dia ma'rifah dengan alif lam. Okay, ma'rifah ni ada 6 jenis. Itu kita tak belajar lagi lah. Cukup tahu setakat ni ma'rifah tu kata nama khas dia ma'rifah. Ataupun isim yang ada alif lam itu ma'rifah. Boleh? Ibu Ayah sama. Dia akan sama. Satu lagi, dari segi apa tadi? Mufrad, musanna, jamak. Muhammad mufrad, al-mujtahidu pun mufrad. Okey, jelas ya? InsyaAllah. Macam mana kalau saya nak kata Fatimah yang bersungguh-sungguh? Ayat akan jadi hazihi Fatimatu al-mujtahidatu. Al-mujtahidatu. Hazihi Fatimatu al-mujtahidatu. Macam tu insya-Allah. Boleh jelas ya insya-Allah? Ibu Ayah semua dengar jelas tak suara saya? Ada sangkut-sangkut tak? Jelas ya semua? Saya rasa macam sangkut-sangkut je ni. Jelas ya? Okey, alhamdulillah jelas. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu sifat. Macam mana kalau dia nasab? Kalau nasab, kena sama-sama nasab. Contoh apa? Contohnya,
Ra'aitu, saya melihat. Ra'aitu, saya melihat Muhammad yang bersungguh-sungguh. Dia akan jadi Ra'aitu Muhammadan al-mujtahida. Nampak tak? Dua-dua nasab. Ra'aitu Muhammadan al-mujtahida. Begitu. Boleh boyah ya. Ra'aitu Muhammadan al-mujtahida. Kalau kalau Fatimah, Ra'aitu Fatimata. Dia nasab pasal dia maf'ul bihi. Ra'aitu Fatimata, oleh kerana Fatimah tu dah nasab pasal dia maf'ul bihi, kita nak mensifatkan Fatimah tu orang yang bersungguh-sungguh. Ra'aitu Fatimata al-mujtahidata. Tambah alif lam juga. Okey. Ibu ayah, macam mana kalau saya nak bagi contoh isim tu isim nakirah. Contoh saya kata. Okey. Saya kata haza talibun. Kalau saya kata haza talibun saja, dah sempurna dah ibu ayah. Sorry, saya kena letak tangan kat sini. Haza talibun dah sempurna dah. Ini seorang pelajar. Tapi tak adalah sifatnya. Sekarang kita nak datangkan sifat pada pelajar itu sifatnya bersungguh-sungguh. Kita guna saja perkataan yang sama lah, mujtahid. Okey? Jadi macam mana akan jadi sifat tu ibu ayah? Haza talibun mujtahidun. Haza talibun mujtahidun. Jelas ya? Ibu ayah semua insya-Allah. Tu dia akan jadi macam tu. Haza talibun mujtahidun, begitu. Okey. Begitulah. Ra'aitu taliban mujtahidan. Jadi secara asasnya mausuf sifat ini, sifat kena ikut mausuf pada 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi sifat itu secara ringkas pasal sifat. Kita terus pergi dulu kepada badal, kemudian pada takkid. Kemudian kita balik semula. Balik semula pada contoh lain untuk musanna, untuk jamak dan sebagainya. Okey, kita pergi dulu pada badal. Untuk sifat setakat ni faham tak ibu ayah? Untuk sifat setakat ni kita kena faham yang depan tu kita panggil mausuf, yang kita nak sifatkan tu kita panggil dia sifat. Nama lain dia mausuf adalah man'ut, sifat nama lain dia na'at. Okey. Kemudian dia akan ikut pada 4 perkara seperti mana yang saya sebutkan tadi. Cumanya berbeza pula lah pada i'rab tu. Tengoklah alamat i'rabnya macam mana. Kalau musanna, bentuk musannanya dengan ya, dengan alif. Kalau jamak muzakkar salim, dengan waw, dengan ya. Kan macam itulah ya. Okey. Untuk sifat jelas ya. Kita pergi kepada badal. Masuk pada badal insya-Allah. Badal ni ada 4 jenis badal. Satu namanya badal kul. Badal kul. Kita sebut badal kul saja. Itu juga ada badal ba'. Badal ba'. Ada badal ihtimal. Okey. Ada badal ghalat. Ini ihtimal. Ini ghalat. Ghalat. Boleh boyang ya? Okey, badal kul. Badal kul ni macam mana? Badal kul maksudnya badali ganti. Ganti. Keseluruhan ganti pada seluruh. Dia sebut tu maksudnya makna pada badal tu adalah seluruh makna pada okey, lupa pula. Dia punya
Ni kita panggil okey. Kita panggil mubdal minhu. Mubdal yang dibadalkan. Mubdal maksudnya yang dibadalkan, yang digantikan minhu daripadanya. Badal adalah yang diganti tu. Contoh dalam bahasa kita, bahasa kita, contoh saya kata, contoh saya kata apa ya? Okey, saya nampak Ahmad. Saya nampak Ahmad. Abang kamu, dia cakap pada kawan depan dia ada abang nama Ahmad. Saya nampak Ahmad. Abang kamu. Jadi ibu, abang kamu tu dengan Ahmad adakah orang yang sama? Adakah seluruh abang kamu adalah Ahmad? Maksudnya abang kamu, yang dimaksudkan abang kamu tu keseluruhannya adalah Ahmad keseluruhan je, ataupun separuh je, separuh badan abang kamu, bawah dia bukan abang kamu. Macam itu ke? Seluruh jasad tu adalah Ahmad, dan Ahmad memang seluruh Ahmad ni adalah abang kamu, betul? Abang long kamu dah sayang kita. Abang long kamu. Saya nampak Ahmad, abang long kamu. Jadi abang long kamu, keseluruhan abang long itu adalah Ahmad. Dan Ahmad itu, keseluruhan Ahmad adalah abang long. Jadi nampak tak ibu? Dari segi bahasa kita lah, bahasa kita nampak tak? Okey? Macam tu ya. Contoh tapi nampak ya? Okey. Contohnya contoh macam ni ya. Contoh tu ada tapi saya takut contohnya macam tinggi. Tak apalah. Contoh saya kata. Okey. Saya kata ra'aitu Ahmada. Ra'isat Qullab. Saya melihat Ahmad. Ahmad tu siapa? Keseluruhan Ahmad itu adalah Rais ketua. Ra'isat Qullab, ketua pelajar. Jadi ketua pelajar seorangnya ada kat sekolah. Ketua pelajar adalah Ahmad. Jadi saya nampak Ahmad. Ahmad tu siapa? Ra'isa At-Tullab. Ibu ayah, kenapa kita baca Ra'isa? Kenapa kita baca Ra'isa At-Tullab? Kenapa baca Ra'isa? Kenapa? Kerana kenapa tak baca Ra'isu? Kenapa tak baca Ra'isi? Kenapa baca Ra'isa? Kerana betul. Kerana dia sifat kepada Ahmad. Bukan. Astaghfirullahaladzim, saya ikut Pak Cik Wahab. Bukan sifat Pak Cik Wahab. Kita dah tak cerita sifat dah. Badal. Saya pun ikut pula. Badal. Dia badal kepada Ahmad. Bukan sifat. Pak Cik Wahab ya, badal. Tak apa. Badal kepada Ahmad. Okey, badal apa namanya ibu ya? Keseluruhan Ra'isat Qullab adalah keseluruhan Ahmad. Maka apa nama badal ni? Badal. Ibu ayah tulis, cuba tulis. Tulis dalam Melayu tak apa. Saja nak suruh tulis. Sebut badal kul. Badal kul. Sebut bukan dengan qaf. Q Ibu Maryam. K je. Kul. Kalau kul tu macam katakanlah kul. Kaf ya. Macam tu. Okey, badal kul. Okey. Kemudian ada juga yang kita masukkan tu sebahagian saja daripadanya. Contoh. Tadi saya makan lembu. Ibu ayah, tadi saya makan lembu. Dalam hati ibu ayah fikir, alah takkanlah ustaz makan lembu seekor. Jadi tadi saya makan lembu. Ibu ayah mesti tanya bahagian mana, betul tak? Betul tak ibu ayah? Tadi saya makan lembu, ibu ayah akan tanya bahagian mana ataupun banyak mana? Bahagian mana? Banyak mana? Ataupun paling kurang ayam lah. Tadi saya makan ayam.
Berapa ketul? Kan? Ke berapa ekor? Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita makan ayam, contoh kita makan ayam suku, 1/4. Okey? Tadi saya makan ayam. Separuh. Separuh tu sebahagian lah. Tadi saya makan ayam, suku daripada ayam, maksudnya suku saja. Contoh kita kata tadi saya makan ayam, okey. Ataupun contoh lain lah contoh lain. Contoh lain, akal tu as-samaka. Apa dia as-samaka ibu ya? As-samaka jadi maf'ul bihi. Akal tu fi'il fa'il, as-samaka maf'ul bihi dan dia dalam keadaan nasab. Apa dia mana as-samaka? Ikan, betul ya, ikan. Okey, saya makan ikan. Makan apa? Makan rok sahu. Dia makan kari kepala ikan lah tu kan. Rok sahu. Saya telah makan ikan. Kepala dia. Nampak? Ikan as-samaka ni kita sebut mubdal minhu. Rok sahu ni badal dia. Badalnya. Dan ini kita sebut badal ba'. Badal ba'. Ba'in dhad. Ba' ni maksudnya sebahagian. Ibu ayah, sebahagian tu separuh ke? Separuh adalah sebahagian daripada ikan. Separuh adalah sebahagian. Tapi belum tentu sebahagian itu separuh. Betul tak? Separuh adalah termasuk sebahagian. Tapi bukan sebahagian itu mesti separuh. Sebahagian mungkin, contoh kalau kita makan ayam. Sebahagian ayam mungkin peha saja. Mungkin kita makan 1/4 saja. Tapi kalau separuh, 1/2. Jadi badal ba' bukan separuh. Sebahagian. Jadi saya telah makan ikan. Adakah separuh? Adakah semua ikan tu? Tak. Kita datangkan badal dia. Yang kita maksudkan apa dia? Ba'dahu ataupun ra'sahu. Kepala dia. Macam tu. Okey. Ibu yang faham tak pasal badal ba' sekarang ni? Dah jelas tak pasal badal ba'? Jelas ya? Ibu ayah jelas ya? Okey. Saya nak tanya. Siapa saya tanya lepas ni lah? Faham ya? Okey. Ibu ayah satu lagi badal istimal. Badal istimal ni dia bukan keseluruhan dan bukan sebahagian daripada yang kita sebut tadi. Cuma dia istimal ni dia terkait saja. Ibu ayah, kopiah ni saya ke? Kopiah ni, adakah kopiah ini saya? Kopiah ni saya ke? Kopiah bukan saya. Kopiah adalah perkara yang istimal. Istimal maksudnya yang terkait dengan saya. Contoh orang kata, tadi saya nampak Ustaz Kamil. Mana? Kopiah dia je. Orangnya tak ada, kopiah je ada. Tapi kalau kita tadi nampak batang hidung Ustaz Kamil, maksudnya, ibu ya, kalau saya kata tadi nampak batang hidung Ustaz Kamil, maksudnya badal kul ke, badal ba' ke, badal istimal. Tadi saya nampak batang hidung Ustaz Kamil tadi. Contoh macam tu. Itu badal kul ke, badal ba' ke, badal istimal. Fikir dulu ibu ya. Belum jawab. Nak tulis ba' macam ni, ba' ni ya. Okey, ba' itu tu boleh lah ibu Khadijah boleh ya. Ba' tu ya. Okey, badal ba'. Okey, betul pasal apa? Walaupun hidung saja ibu ya. Hidung ni termasuk tak sebahagian saya? Tiba-tiba saya ngajar tak ada hidung. Dah ibu ya dah seram zombie mana pula ngajar ni. Kan? Ibu ya, hidung ni sebahagian daripada saya. Jadi sebahagian tu ba', tak kira lah sebahagian tu bahagian kecil ke, banyak ke. Tapi kopiah bukan sebahagian daripada saya. Kopiah, kalau saya ada kopiah adalah. Tak ada lah. Kopiah ni bukan saya. Kopiah ni istimal, dia terkait saja. Jadi kalau saya kata, saya nampak Ustaz Kamil, kopiah dia. Itu badal istimal.
Okey. Contoh, saya bagi contoh bahasa Melayu aja cukup lah ya. Tapi ibu ayah boleh faham lah. Contoh saya bagi dua tadi dah okey dah. Istimal ni saya tak sebut lah, bagi contoh bahasa Melayu saja. Ibu ayah faham maksud dia macam mana. Itu badal istimal. Okey. Satu lagi badal ghalat. Badal ghalat ni apa maksud ghalat? Apa maksud ghalat? Kalau macam apa ni, bahasa kita sebut ralat. Bahasa kita sebut ralat. Betul tak? Ralat. Ralat tu Arab kata ghalat. Gha lam ghain lam ta ghalat. Ghalat. Melayu ambil jadi ralat. Siapa baru tahu? Ralat kan, ralat tu daripada ghalat. Jadi ralat tu maksud ralat ibu ayah. Bukan ralat, ralatnya lah kenapa lah tak cakap pada dia. Ralat rasa. Itu rasa ralat. Ini ralat dalam tulisan. Ralat. Dia kata di sini ada ralat. Okey. Apa ibu ayah faham ralat dalam tulisan ke apa ke yang disebut ralat dalam berita ke? Ralat. Macam tu. Apa maksud dia? Silap, bagus. Silap. Pembetulan. Silap boleh. Pembetulan, mistake. Ibu Zaitun, mistake betul ya. Okey. Jadi contohlah saya kata. Contoh. Ibu ayah terutama ibu Masina jangan gelak ya. Ada ibu Masina ada kan? Okey. Jangan gelak ditimbulkan. Contoh orang kata. Saya nampak Syahrukh Khan. Syahrukh Khan buat apa? Siapa yang handsome ibu ayah dekat ni? Malaysia ni pelakon. Contohlah orang kata Remy Ishak kan. Dia bukannya minat sangat pun diorang tu. Memang Manan ke contoh kan. Saya nampak Remy Ishak. Ustaz Kamil. Macam tu lah. Saya nampak Remy Ishak. Ustaz Kamil. Macam tu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala yang betulnya siapa? Yang betulnya Remy Ishak ke Ustaz Kamil? Yang betulnya bandar tu lah. Yang disebut lepas tu. Kan? Okey. Dia kata, saya nampak kuda. Lembu. Ingatkan kuda rupanya lembu. Macam tu. Pasal kurus sangat macam kuda. Contoh macam tu lah kan. Jadi ibu ayah yang betulnya yang kedua. Itu kita panggil badal ghalat. Okey, faham tak? Bagi contoh yang simpel-simpel macam tu boleh faham tak? Walaupun dalam bahasa Melayu. Boleh faham tak ibu ayah? Takut tak faham pula. Contoh bahasa Melayu, saya bagi contoh bahasa Melayu ni untuk bagi mudah faham je. Nanti bila kita jumpa contoh bahasa Arab, itu kadang-kadang contoh ibu ayah, contoh tak semestinya bagi terus contoh dalam bahasa Arab. Pentingnya kita nak faham contoh dalam bahasa Melayu tak apa. Macam saya untuk malam ni, untuk badal, saya bagi contoh untuk kul dengan ba. Bagi tu ibu yang boleh faham sendiri. Nak tanya ibu yang betul tak sekarang ni tanpa saya bagi contoh dalam bahasa Arab, badal istimal dan badal ghalat, ibu yang faham maksud dia. Betul ke tidak? Tanpa saya bagi contoh dalam bahasa Arab, ibu yang boleh faham. Yang saya nak faham, bukan hafal contoh. Saya tak nak ibu yang hafal contoh. Saya nak ibu yang faham. Faham? Okey. Ibu ayah sekarang ni. Okey, sekarang ni tanpa tengok kepada yang saya tulis tadi. Okey, saya tutup yang lain. Nampak tak? Tutup. Okey. Tanpa tengok kepada jenis-jenis badal. Saya tutup je lah. Saya punya ni. Tutup sekejap. Okey. Tanpa tengok contoh-contoh badal tadi, ibu ayah boleh ingat tak ke semua nama-nama dia? Ataupun tak ingat dalam bahasa Arab, ingat dalam bahasa Melayu? Boleh ke tidak? Tanpa tengok buku yang ibu ayah salin, tanpa tengok apa-apa tadi, komen. Boleh ke tidak ingat ke empat-empat tadi? Boleh tak? Boleh kan? Okey, alhamdulillah boleh. Boleh. Kenapa boleh? Kerana kita faham melalui kefahaman, macam tu. Kita faham melalui kefahaman. Jangan nak kata kita faham melalui kefahaman. Maksudnya ibu ayah tak hafal pun, tapi dah faham. Faham. Okey, contoh saya kata. Saya nampak helikopter Nuri. Saya nampak helikopter Nuri. Okey, Nuri itu sebagai apa? Saya nampak helikopter Nuri. Nuri itu sebagai apa? Dalam
Istilah kita lah badal ni. Badal apa tu? Saya nampak helikopter. Nuri. Kalau ibu yang faham tadi, pakcik orang kata badal cool. Ibu Maryam sebut istilah disebut cool je. Cool. Betul. Cool ya. Keseluruhan helikopter itu adalah Nuri. Kan? Dan Nuri adalah helikopter yang tadi. Kan? Saya nampak kereta Proton Saga. Atau saya nampak kereta Proton Saga Bapak. Kan? Jadi Proton Saga Bapak adalah kereta. Kereta adalah Proton Saga Bapak. Ya. Itu contoh tu macam tak kena. Saya nampak kucing awak Oyen. Biasa kucing oranye Oyen kan. Saya nampak kucing awak Oyen. Oyen itu adalah kucing awak. Kucing awak adalah Oyen. Macam itulah, itu badal cool. Contoh lagi saya bagi. Awak ni cantiklah Fatimah, tudung awak. Awak ni cantiklah Fatimah, tudung awak. Maksudnya bukan Fatimah tu, tudung dia yang cantik. Itu badal apa? Contohlah ibu nama Fatimah, jangan marah ibu Cik Fatimah ya. Contoh saja. Istimal. Alhamdulillah, betul badal istimal. Jadi ibu ayah, kita baru belajar badal 15 minit. Tadi belajar sifat. Baru belajar badal 15 minit. Siapa yang malam ni baru tahu nama jenis-jenis badal dan dia faham terus. Siapa yang malam ni baru dia tahu jenis-jenis badal ada 4 dan dia faham. Siapa yang baru malam ni komen baru. Siapa yang online kerja komen online kerja. Saya nak tengok ibu ayah. Saya nak buktikan kepada ibu ayah bahasa Arab ni sangat mudah. Hampir semua baru ya. Semua baru. Baru tahu. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Okey ibu ayah. Ibu ayah semua baru tahu. Cuba kalau ulang kaji faham terus. Alhamdulillah Ibu Murusah ya. Alhamdulillah. Ibu Murusah belajar kat Surah Hijrah Bandar Putra. Dulu saya ada buat khusus bahasa Arab situ kejap. Dengan datin siapa jemput saya, lupa lah. Kejap je. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, terbukti tak ibu ayah bila ibu ayah belajar step by step, yang atas-atas ni akan jadi mudah. Terbukti. Kalau ibu ayah mula-mula belajar peringkat pertama terus badal, tak tahu i'rab pun apa benda. Contoh tiba-tiba belajar sifat. I'rab pun tak tahu, rafa' tu apa, nasab tu apa, jar tu apa, tak tahu muzakkar muannas, tak tahu mufrad musanna jamak, ma'rifah nakirah, tiba-tiba belajar sifat. Tension ke tidak? Ibu ayah nak tanya ni. Tension ke tidak? Tiba-tiba baru belajar daftar bahasa Arab, terus apa benda ma'rifah nakirah ni, apa benda pula semua ni. Dan tiba-tiba peninglah ibu. Ibu ayah pula kalau nak belajar tu nak faham Quran, tu nak boleh cakap Arab. Pun salah juga, niat kita salah tu. Jadi ibu ayah, saya tengok ibu ayah yang belajar istiqamah ni alhamdulillah. Tahniah ya. Stres ibu Asimah ya. Ibu ayah bukan nak kata saya pandai ngajar, demi Allah. Allah Ta'ala yang mudahkan kita semua. Saya memang betul-betul niat saya betul-betul nak bantu masyarakat untuk faham. Allah Ta'ala akan mudahkan. Dan ibu-ibu punya niat betul-betul nak belajar, sanggup belajar balik daripada awal. Allah Ta'ala bagi faham sekarang. Tengok hasilnya ibu ayah. Bukan pasal saya yang pandai mengajar ke apa ke. Ibu ayah sendiri yang bersungguh. Okey. Dan nampak jawapannya pada ibu sendiri. Nampak kan? Okey. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi mudah saja. Bayangkan tabik ni kadang-kadang belajar kat sekolah sebulan baru habis belajar. Itu dalam keadaan seminggu berapa period dekat kelas. Tapi ibu ayah dalam masa setengah jam ibu ayah boleh faham sifat, boleh faham badal. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ini rahmat besar daripada Allah Ta'ala. Sifat dan badal jumpa banyak dalam Quran. Okey, badal secara ringkasnya habis selesai. Takkid. Termasuk pada takkid. Okey, takkid. Untuk badal ni ada soalan tak ibu ayah? Okey, jap. Sebelum tu ibu ayah, masa saya bagi tajuk ni, badal ni, masa bagi tajuk badal dalam iklan tu, kalau orang yang tak pernah belajar, dia akan rasa apa benda lah badal semua ni. Kan? Rasa macam berat. Ada yang takut nak belajar pasal rasa berat. Dia baru belajar dhamir, dia badal lah, sifat lah. Masuk sifat lah, mubdal minhu badal. Tak faham. Jadi ibu ayah, syukur pada Allah ibu ayah dah faham. Apa dia? Badal kul, badal ba', badal istimal, badal ghalat.
mudah saja. Alhamdulillah. Ya. Okay. Ibu, saya pakai baju warna biru. Merah. Ibu, saya pakai baju ni warna biru. Merah. Jadi badal apa tu? Ibu ayah? Ghalat. Okey, dah faham lah. Okey. Saja nak uji dah faham dah ya, insya-Allah. Alhamdulillah ibu. Okey. Saya padam ya. Boleh saya padam insya-Allah ya. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Satu lagi apa tadi? Takkid. Okey, Allah. Takkid ataupun dia boleh sebut takkid, boleh sebut taukid. Boleh sebut takkid, boleh sebut taukid. Jadi buaya, bila orang belajar, dia tahulah, oh, tadi saya belajar takkid. Awak ni bukan takkid lah, taukid lah. Tak, takkid. Awak salah sebut ni. Apa, mana ada taukid, takkid. Taukid lah, bukan takkid. Padahal dua-dua betul. Kita yang belajar tak habis. Kan? Itulah kepentingan tahu pada banyak sudut. Ya, habis. Sebab nama takkid ataupun taukid maksudnya penegasan. Ada dua bahagian. Okey. Ada takkid lafzi, ada takkid ma'nawi. Ada takkid lafzi, ada takkid ma'nawi. Dah mula ada takut tu. Mula ada yang takut. Apa benda pula lafzi ma'nawi ni? Tadi badal tadi ada 4. Sebelum masuk ni ulang balik badal. Ibu ayah ingat tak badal 4 tadi? Cuba sebut masing-masing kat rumah. Badal, pertama badal apa? Kul, betul. Yang kedua, ba', betul. Yang ketiga, ihtimal, betul. Yang keempat, ghalat, betul. Masya Allah. Nampak macam apa lah Ustaz cakap seorang-seorang. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ulang. Saya tanya tu ibu yang jawab kan? Insya Allah. Kalau tak, malu saya seorang-seorang cakap macam ni. Okey, ibu yang badal, apa yang takkid lafzi. Lafzi tu maksudnya apa? Lafaz. Kita nampak lafaz. Okey. Contoh. Ibu ayah tengah tidur malam-malam. Kejiranan kita. Ibu ayah tidur malam-malam dalam satu taman perumahan, kejiranan. Okey. Tiba-tiba tengah-tengah tidur tu dengar orang panggil. Orang jerit. Tolong. Adakah ibu ayah terus bangun dan tolong? Ataupun ibu ayah nak pastikan dulu? Kita akan rasa apa? Macam mamai. Aku ni mimpi ke? Betul tak? Rasa macam mamai. Aku ni mimpi ke? Betul ke aku dengar tolong tadi? Bang. Abang. Apa dengar tak tadi? Ada orang jerit. Nampak? Ibu ayah, kenapa ibu ayah tanya? Apa tujuan tanya pada suami ibu ayah? Apa tujuan? Tanya pada anak ke apa tujuan? Adakah sekali dengan tolong tu ibu ayah terus yakin itu satu permintaan? Sekali dengar saja. Ibu ayah mesti nak kepastian kan? Untuk kepastian tu apa yang ibu ayah tunggu? Ibu ayah tunggu apa? Untuk dapatkan kepastian, ulangan bagus. Ulangan. Betul Kak Hana? Ulangan. Kita perlukan ulangan. Faham tak? Faham ya? Jadi, tolong. Mamai lah. Ada mimpi ke apa ni? Dengar pula. Tolong. Dengar kali kedua, ketiga, ibu ayah
Adakah masih duduk lagi ataupun ibu ayah dah mula cemas? Dengar kali kedua ketiga, ibu ayah dah mula cemas ke, dah mula nak tolong ke, dah mula nak kejut suami ke, ataupun alah mamai lagi ni, macam tu ke? Jadi ibu ayah mula cemas kan? Kenapa berlaku macam tu? Kerana sekarang ni perkataan tolong tu dah diulang, maka maknanya jadi tegas ke tidak? Maknanya jadi tegas ke tidak perkataan tolong tu bila diulang-ulang? Tegas. Jadi mana takkid. Sekarang siapa dah faham takkid lafzi macam mana? Dengan contoh itu saja. Dengan contoh tolong itu, dah faham tak takkid lafzi itu macam mana? Sangat-sangat mudah. Jadi kalau saya kata haza zaidun zaidun. Haza zaidun zaidun. Takkid apa tu? Haza zaidun zaidun. Takkid lafzi lah ibu ayah pasal kita ulang. Kan? Unsur, tolong. Lafzi. Macam tu. Okey. Contoh, hayhata. Pernah tak dengar dalam Quran? Hayhata. Baca Quran kan? Ibu terutama Ibu Maslina, guru Quran. Kan? Biasa tak dengar ibu ayah? Hayhata dalam Quran. Dua kali diulang. Hayhata. Biasa dengar kan? Kalau biasa baca Quran. Tapi saya lupa surah mana. Pernah kan? Itulah contoh takkid lafzinya. Nampak tak sekarang ni? Ya Allah, dalam Quran ada ustaz yang ada ibu ayah. Seronok bahasa Arab ni, masya-Allah tabarakallah. Ya. Jadi saya bagi contoh lah tadi ya. Contoh saya kata haza zaidun. Okey. Haza zaidun. Okey. Saya nak tunjuk pada ibu ayah. Sekarang ni saya bagi baris dekat mana? Pada huruf yang paling akhir. Ibu ayah nampak tak sekarang ni dah banyak contoh saya saja bagi contoh. Saya saja tunjuk pada ibu ayah. Saya bagi baris di mana? Di mana baris yang saya bagi? Pada huruf akhir. Kenapa? Dah sampai tahap ni saya hanya bariskan huruf akhir. Kenapa? Kerana, tak apa saya jawab depan dia. Kerana i'rab satu kalimah tu berlaku di mana? Di depan ke di belakang? I'rab satu kalimah, perubahan satu kalimah di mana ibu? Di depan ke di belakang? Di belakang. Jadi sekarang ni nampak ibu ya. Jadi nampak kalau kita baca kitab-kitab gondol. Apa maksud kitab gondol? Kitab-kitab yang tidak berbaris, kitab-kitab kuning, kitab pondok. Nampak tak? Kalau kitab-kitab itu tidak ada baris, kalau ada pun kadang-kadang dia letak di belakang saja. Belakang tu tak baris. Kenapa? Nak bagi tahu i'rabnya begitu sekian-sekian. Jadi bila kita dah belajar sekarang ni, ibu ayah, perlu tak semua huruf kita nak bariskan? Bila kita dah belajar kaedah, kita dah belajar dia punya teknik dia. Ibu ayah nampak tak sekarang? Terjawab tak sekarang? Kenapa kalau kita baca kitab tak ada baris? Kenapa kadang-kadang huruf belakang saja yang diletakkan baris? Kerana i'rab dia. Macam itulah insya-Allah ya. Akhirnya kita akan belajar tanpa baris. Kita akan boleh baca tanpa baris dan kita faham kaedahnya macam mana. Tapi syaratnya kena istiqomah. Tadi saya dah tengok satu buku hadis. Hadis ada 20 hadis yang ringkas untuk tadika. Allah, tadika ustaz. Tadika. Hadis-hadis tu ibu ayah saya nak minta ibu ayah i'rab semua hadis-hadis tu nanti insya-Allah. Saya cuba buat macam mana, PDF-kan ke, kita akan belajar insya-Allah nanti. Ada 20 hadis yang ringkas untuk budak-budak. Bukan masalah hadis tu untuk budak-budak, hadis tu untuk kita semua, tak kira lah budak ke tak budak, untuk kita amal. Tapi hadis-hadis tu hadis mudah lah. Boleh ibu ayah insya-Allah. Ingat tak saya pernah ajar hadis 40 hari tu? Ada kan? Tapi berhenti kenapa? Saya nampak macam berat pada ibu ayah. Ibu ayah baru lagi bulan 8 itu. Ingat tak bulan 8 ada belajar hadis 40. Ibu ayah download hadis 40. Tapi berat. Ibu Khadijah tak belajar lagi masa tu. Ibu Marusa pun tak belajar lagi. Ibu Sa'idah ada.
Ibu Mariam ada, yang lain ada. Ingat tak kan? Masa tu saya berhenti. Pasal apa? Saya nampak macam berat. Tapi sekarang ni alhamdulillah kalau kita baca hadis pun ibu ayah boleh insya-Allah ya. Okey. Ibu ayah. Satu lagi badal, satu lagi takkid maknawi. Maknawi ni macam mana? Maknawi ni memang perkataan itu mendatangkan makna tegas lah. Okey, contoh saya kata. Contohnya. Contoh anak kita. Anak kita pegang mercun. Bukan anak kita lah. Anak orang lain lah. Kan? Kita jumpa anak orang pegang mercun, berbahaya. Dan kita kalau boleh tak nak satu pun mercun tu ada pada dia. Kerana berbahaya, mercun yang berbahaya. Dan nampak dia memang tak reti nak main mercun tu, bahaya. Okey, ibu akan cakap macam mana? Minta mercun tu, adakah itu dah tegas? Minta mercun tu, tegas ke tidak minta mercun tu? Tegas tak? Minta mercun tu, tak tegas. Jadi untuk ibu ayah nak menegaskan minta mercun itu, tak tertinggal satu pun, ibu ayah akan cakap macam mana? Minta mercun tu, Allah, dia masih ngilu-ngilu bawah. Sakit. Okey. Minta mercun itu, saya ulang, minta mercun tu, bukan maksudnya, kita dah tak nak ulang dah. Itu ulang tu lafzi. Saya dah tak nak ulang lagi dah. Ini maknawi pula. Apa yang saya nak sebut? Saya nak sebut apa? Saya nak sebut apa supaya budak tu bagi semua sekali. Minta mercun tu, apa dia? Perkataan semua. Minta mercun tu, semua. Minta mercun tu, kesemuanya ataupun semua. Semua tu takkid maknawi. Semua tu takkid maknawi. Boleh ibu ayah? Macam tu. Itulah takkid maknawi kita gunakan. Kullu. Contohnya. Contoh untuk takkid maknawi ni. Ja'al qawmu. Telah datanglah satu kaum. Ibu ayah. Telah datang satu kaum. Okey. Satu kaum itu untuk menegaskan memang semua datang, kita nak datangkan kalimah apa? Apa semua dalam bahasa Arab? Tadi badal tadi kita sebut. Apa dia semua? Kullu. Okey, betul tak? Baca wahai ya. Jadi, kalau kita nak tegaskan, ja'al qawmu. Okey. Qawmu rafa'. Makin nak baca kulla ke kullu ke kulli. Kulla ke kullu ke kulli. Kullu. Okey, baca kullu ya. Kullu. Ja'al qawmu kulluhum. Kalau al-qawm jadi nasab, ru'aitu, saya melihat al-qawma, kaum itu, nak baca macam mana pula? Kullu ke kulla ke kulli. Ru'aitu al-qawma, saya lihat kaum itu keseluruhannya. Ru'aitu al-qawma kulla kullu kulli. Macam ni ibu ya? Kulla, betul. Kenapa kulla? Ibu Khadiyah. Kenapa kulla? Betul kulla ibu ya. Kenapa kulla? Pasal dia apa? Kenapa kita baca kulla, tak baca kullu, tak baca kulli? Pasal apa? Dia adalah sekarang ni sebagai apa? Dia memang nasab. Tak. Kenapa dia nasab ibu Khadiyah? Kenapa ibu Khadiyah? Kenapa dia nasab? Kenapa? Dia memang nasab. Macam mana jadi maf'ul bihi pula ibu? Tak. Al-qawma memang maf'ul bihi, betul. Al-qawma maf'ul bihi. Tapi ni kulla ni kenapa macam nasab? Ibu Masnah kata badal.
Takkid lah jawapannya ibu. Takkid lah. Takkid maknawi. Jawapannya takkid lah. Dalam konteks sekarang ni, kullahum ini, ra'aitu al-qawma kullahum. Di sini, kulla jadi takkid maknawi kepada al-qawm. Boleh buaya semua? Jadi, untuk takkid ni, juzuk pertama kita panggil muakkad. Muakkad. Dia punya kita panggil takkid. Okey. Dia muakkad takkid. Muakkad takkid. Jadi ibu ayah, pada contoh haza zaidun zaidun, haza zaidun zaidun. Zaidun pertama sebagai apa? Zaidun pertama. Dia memang dia khabar. Okey, cerita khabar tu masalah lain, tapi dalam masalah dengan Zaid yang kedua. Zaid pertama dengan Zaid kedua. Haza zaidun zaidun, Zaid pertama khabar kepada haza. Tapi Zaid pertama dengan Zaid kedua, Zaid pertama jadi apa? Kepada Zaid kedua. Contoh ni. Zaid pertama jadi apa pada Zaid kedua? Pasti Wahab bukan maukid. Ni tadi saya tulis lah. Apa ni? Ibu yang boleh tulis jadi apa? Zaid pertama jadi apa? Mama Fatimah betul. Muakkad. Kaf tu sabdu. Muakkad. Muakkad dan takkid. Takkid lah. Muakkad dan takkid. Jadi Zaidun pertama muakkad, Zaidun kedua takkid. Okey. Yang maknawi pun sama juga. Al-qawmu muakkad, kullu dia takkid dia. Cuma bezanya yang Zaidun tu diulang perkataan, maka secara lafaz kan. Nampak? Lafaz tu diulang. Diulang lafaz tu, penegasan secara pengulangan lafaz, maka dipanggil takkid lafzi. Adapun takkid maknawi kerana makna kullu tu memang kullu tu memaknai makna semua. Kullu tu memaknai makna, dia memberi makna semua. Tak ada ketinggalan langsung. Semua sekali. Kalau saya kata ja'al qawmu, telah datang kaum saja ibu ya. Telah datang kaum, satu kaum telah datang. Kalau saya tak kata kesemuanya, saya tak tegaskan dengan kesemuanya, telah datang satu kaum sahaja tanpa kesemuanya, boleh tak timbul persoalan, mungkin datang tu 80% saja, 70% saja, satu bahagian saja daripada kaum, boleh tak timbul persoalan tu ibu ya? Kalau saya tak datangkan kullu, boleh tak timbul persoalan ataupun kebarangkalian? Timbulkan kebarangkalian, dia kata datang kaum tu datang, tapi mungkin sebahagian saja kot datang. Tapi bila saya menegaskan ja'al qawmu kulluhum, telah datanglah kaum itu kulluhum, kesemuanya, maka kullu jadi takkid maknawi kepada muakkadnya, iaitu al-qawmu. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi buaya semua puas tak? Kita dah habis takkid tabi'. Pertama, ataf huruf ataf dah belajar hari tu. Hari ni kita ulang balik sifat tadi, mausuf sifat. Kita belajar mubdal minhu badal. Badal pula ada 4. Kita belajar pula takkid lafzi maknawi. Benda yang dipelajari sebenarnya agak lama di sekolah. Ibu-ibu ayah telah belajar dalam kursus selama 4 jam saja. 4 sesi kita belajar daripada awal mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khabar inna, dan juga sekarang ni tawabi'. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya minta maaf sangat. Pernah ada yang mempertikaikan. Dia duk kira macam ni lah. Ustaz, kalau peserta 50 orang, peserta tu 50 orang, yuran seorang 50, dah jadi 2,500. Kelas ada 4 jam aja. Maksudnya 4 jam tu 2,500 lah. Duk kata macam tu. Jadi kalau Zuk fikir macam tu saja, duk rosakkan hati lah buat apa. Kan? Bukan saya ni, Allah Ta'ala
Benda ni masa saya belajar dulu, nak belajar bukan senang, Ibu Ayah. Dan kemahiran bila Allah Taala dah bagi, dan saya pula saya memberikan sungguh-sungguh pada Ibu Ayah semua. Jadi dia win-win situation. Tak payahlah kita mempertikaikan ke apa ke, rezeki masing-masing lah. Ke Ibu Ayah tak suka, Ibu Ayah macam tak selesa ustaz ni mengajar. Kalau tu saya minta maaf lah. Minta maaf sangat. Bagi pasal ada yang mempertikaikan. Dia tak tahu sebenarnya kita punya belanja macam mana, kelas-kelas yang saya buat. Kelas-kelas yang saya buat tu, Ibu Ayah yang saya buat tak ada bayaran percuma tu. Berapa banyak kelas yang belum ada tajaan, orang tak tahu pun. So lepas bulan 8, sebulan tak ada tajaan sampai saya halalkan semua. Maksudnya hari ni kereta tak bayar lagi ni. Ini dah tengah bulan. Pasal ada yang pertikaikan sebelum ni. Ibu-ibu saya yakin, ibu-ibu yang ada sekarang ni memang Masya Allah, tabarakallah. Kan? Ada yang belajar, dia tak faham, dia pertikaikan benda ni. Dia belajar kalang kabut, tak ada sistem saya suruh salin, tak salin. Nanti mempertikaikan. Jadi tu yang saya, Allah. Kalau tak boleh, tak apalah. Tak payahlah bayar, tak payahlah pertikaikan, kesian katanya. Okey. InsyaAllah, siapa yang menghargailah. Siapa yang tak hargai, terpulanglah. Minta maaf Ibu Ayah, segala salah silap saya minta maaf sangat. Okey, harap akan datang punya kursus, bolehlah join lagi insya-Allah ya. Ibu Ayah ni memang jangan keluar grup. Grup ni adalah grup special. Grup ni grup special. Grup ni adalah grup yang saya tahu semua dalam grup ni semuanya yang memang ada kualiti. Jangan keluar grup. Grup ni memang khas. Lebih penting, lebih bernilai daripada alumni Sorof. Alumni Sorof tu bagus dah. Tapi ini yang paling bagus, grup yang saya ada, yang paling kualiti, masya-Allah tabarakallah Ibu Ayah. Okey? Okey Ibu Ayah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ayah, nanti saya akan untuk grup nanti, dalam grup saya akan open untuk ibu-ibu Ayah bagi komen pasal kursus ini, kursus isim marfu' ini, apa yang Ibu Ayah dapat daripadanya. Ibu Ayah sebelum ni faham ke tak faham, boleh komen kat situ. Komen dengan seikhlas hati lah insya-Allah ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai subhanallah.